an Abdillah 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, yang bermaksud diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah yang dimaksudkan di sini dalam teks asal dia sebut Abdullah saja, tetapi Abdullah yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ni ramai di kalangan mereka bernama Abdullah. Yang masyhurnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr ibn al-Khattab, Abdullah bin Zubair. Empat orang ni. Ada lagi Abdullah yang lain, banyak lagi. Tapi empat orang yang saya sebut nama tadi ni termasuk dalam kalangan yang disebut oleh para fuqaha, para ulama sebagai al-abadilah al-arba'ah. Empat orang Abdullah. Kerana mereka ni banyak menyampaikan ilmu, sehingga bila berlaku perbezaan pendapat di kalangan umat Islam, orang Islam akan tanya, kalau empat orang ni sepakat, orang akan tanya apa pandangan Abdullah ibnu Mas'ud, apa pandangan Abdullah ibnu Abbas, apa pandangan Abdullah ibnu Umar, apa pandangan Abdullah ibnu Zubair. Mereka nak tahu pandangan sahabat Nabi ni. Apabila mereka ni sepakat empat orang ni, maka umat Islam pada zaman itu akan berkata, hadza qaulu al-abadilatil arba'ah. Inilah pandangan empat orang Abdullah ni. Inilah mazhab empat orang Abdullah ni. Inilah fatwa yang dikeluarkan oleh empat orang Abdullah ni. Jadi bila mereka keluar satu pandangan, kuatlah pandangan tu, kerana keempat-empat mereka anak murid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari kalangan orang yang banyak menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ni kita Syekh Idris perkenalkan kepada kita satu hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibn Mas'ud. Sedikit lagi tentang Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni merupakan salah seorang sahabat yang awal masuk Islam, sehingga di dalam hadis dinyatakan dia sendiri bagi tahu dia merupakan orang yang keenam memeluk Islam. Tak ada lagi orang Islam selain daripada kami berenam, kata Abdullah ibn Mas'ud. Aku orang yang keenam masuk Islam. Jadi orang awal masuk Islam dia. Dan Abdullah ibn Mas'ud ni sahabat Nabi yang dia ni syadidul udmah, gelap, bersangatan gelap. Orang kita sebut hitam, berkulit terlampau hitam. Dan orang dia nahif, kecil sangat. Orang dia kecil dan dia memiliki dua berkaki yang amat kecil, kerana saiz dia kecil. Tetapi kecilnya dia hebat orangnya. Satu hari dia naik ke atas pokok. Sahabat tengok dia naik atas pokok, tiba-tiba angin datang tiup kain dia sehingga menampakkan dua betis dia, menyebabkan para sahabat semua gelak di bawah. Mereka gelak tengok betis dia yang kecil. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah tengok perkara itu, Rasulullah tanya kepada para sahabat, ma tadhakun, apa yang menyebabkan kamu semua ketawa? Lalu kata Rasulullah, apakah disebabkan kaki Abdullah ibn Mas'ud? Kata para sahabat, ya wahai Rasulullah, kecil sangat kaki dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la rijlu Abdullah ibn Mas'ud athqalu fil mizan min Uhudin. Nabi yang bermaksud, sungguh kaki Abdullah ibn Mas'ud di atas mizan di akhirat kelak lebih berat pahalanya berbanding bukit Uhud. Kaki dia saja. Kata sebahagian ulama, hadis ini menunjukkan di akhirat kelak ada di kalangan umat Islam yang dia ditimbang di atas mizan, dia tu sendiri naik atas mizan, atas timbangan akhirat, bukan setakat buku catatan amalan dia. Ada di kalangan orang Islam yang ditimbang di atas mizan, dia tu sendiri duduk di atas penimbang. Kerana perkataan Nabi menerangkan besarnya pahala khidmat yang telah dilakukan oleh kaki Abdullah ibn Mas'ud untuk agama Islam. Tak pelik tuan-tuan, kerana Abdullah ibn Mas'ud walaupun dia kecil orang dia, tetapi dialah orang pertama yang mendengarkan ayat Al-Quran kepada musyrikin Mekah. Ketika para sahabat berbincang, bersembang tentang tekanan yang mereka terima daripada orang-orang Quraisy, lalu sebahagian mereka berkata, barangkali orang musyrikin tak terima dakwah kerana mereka tak pernah dengar ayat Al-Quran. Tapi persoalan dia, siapa nak baca ayat Al-Quran dekat mereka?
Itu isu dia. Lalu bila timbul persoalan tu, Abdullah ibn Mas'ud ni, orang yang kecil ni, dia kata, aku akan baca Al-Quran, perdengarkan ayat Al-Quran kepada mereka. Para sahabat bila tengok Abdullah ibn Mas'ud bersungguh, mereka kata, kami bukan maksudkan engkau wahai Abdullah ibn Mas'ud, kami maksudkan orang lain, iaitulah orang yang memiliki keluarga yang besar sehingga orang Quraisy tak berani buat tindakan ke atas dia. Adapun kamu, orang Quraisy tak takut dengan kamu. Lalu kata Abdullah ibn Mas'ud, Allah Ta'ala, aku ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dia keluar, dia pergi ke Kaabah, dia cari tempat tinggi sikit, dia dengan suara yang kuat, dia baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, sehingga ke akhirnya. Bila dia baca surah Ar-Rahman, maka tuan-tuan, orang-orang Quraisy ramai-ramai pergi dekat dia, pukul dia sehingga dia pitam. Dialah orang pertama yang memperdengarkan ayat Al-Quran kepada orang musyrikin Mekah. Dan bila dia pitam, mereka tinggalkan dia, semua sahabat pergi ambil dia, dan mereka halang dia dari melakukan perkara yang sama buat kali yang kedua. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah, antara kelebihan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitulah dia sendiri pernah berkata, dia kata, wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh ma unzilat suratun min kitabillah illa an a'lamu fima unzilat walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah tablughuhu al-ibil la ataituhu. Yang bermaksud lebih kurang, demi Allah yang mana tidak ada Tuhan melainkan dia, tidak ada satu surah dari Al-Quran yang turun melainkan aku tahu di mana surah itu diturunkan, dan tidak ada satu ayat dari Al-Quran yang turun melainkan aku mengetahui dalam perkara apa ayat itu diturunkan. Kalaulah aku mengetahui ada seseorang yang lebih mengetahui tentang ayat Al-Quran berbanding aku, yang boleh sampai, naik unta boleh sampai kat dia, sudah tentu aku akan mendapatkan dia. Dan dia juga berkata, wallahi laqad akhadhtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina surah. Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengambil min fi Rasulillah, dari mulut Rasulullah sendiri, sebanyak lebih 70 surah. Al-Quran ada 114 surah, 70 lebih dari 70 surah Ibnu Mas'ud dengar sendiri dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, wallahi laqad alima ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah wa ma ana bi khairihim. Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kesemua sahabat Nabi mengetahui bahawasanya aku orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran, tapi aku bukanlah orang yang paling baik dari kalangan mereka. Dia rendah diri. Tapi nak abang kata, dalam bab Al-Quran, aku orang yang paling reti tentang ayat Al-Quran, paling tahu tentang ayat Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kerana itu sahabat amat memuji Abdullah ibnu Mas'ud, sehingga kan tuan-tuan, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab sahih beliau daripada hadis Abdul Rahman ibnu Yazid radhiyallahu anhu yang berkata, sa'alna Hudzaifah an rajulin qaribus samti wal hadi min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta na'khudha anhu. Kata Abdul Rahman ibnu Yazid, kami bertanya kepada Hudzaifah, iaitu Hudzaifah ibnu Yaman, siapakah lelaki yang paling hampir cara dia, terjemahan mudahnya lebih hampir caranya, pergerakan dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga na'khudhu anhu, kami boleh ambil cara dia tu, supaya apa yang dia lakukan sama dengan Rasulullah, lalu kami contohi dia, maka apa yang kami lakukan sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita pun kena sebegitu. Kita pun kena berusaha. Kalau berdasarkan hadisnya, Nabi buat bagaimana, sepatutnya begitu. Dalam hati kita ni, kita perlu ada satu keinginan, iaitulah kita nak beramal ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tak boleh nak tepat disebabkan kita begitu jauh dari Rasulullah.
tetapi kita berusaha menghampiri yang tepat. Kerana dalam bab fiqh, dalam bab amalan ni ulama perbezaan pendapat tu banyak. Jadi untuk kita kata pasti tepat dalam setiap perkara sukar. Melainkan kita kata berdasarkan usaha kami yang kami dapat kata lebih hampir kepada maksud Nabi, inilah kita boleh buat begitulah. Jadi yang penting kita berusaha ke arah itu, berusaha ke arah menghampiri apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Abdurrahman bin Yazid bertanya kepada Huzaifah, siapa sahabat yang paling menghampiri tindakan Nabi, ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Huzaifah, ma a'rifu ahadan aqrabu samtan wala hadiyan wala dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin. Tidak aku ketahui ada seorang pun yang lebih hampir, lebih sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ibnu ummi abdin, iaitulah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini kelebihan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ni juga tuan-tuan termasuk dari kalangan orang yang Nabi suka suruh dia baca Al-Quran. Sehingga kan Nabi SAW pernah bersabda, khudhul Quran min arba'ah, ambil bacaan Al-Quran dari 4 orang. Siapa dia 4 orang tu? Iaitulah min ibni ummi abdin, Abdullah bin Mas'ud. Nabi sebut Abdullah bin Mas'ud dulu. Kemudian wa Mu'adz ibnu Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Salim maula Abi Hudzaifah. Nabi kata, ni hadis Nabi ni. Nabi kata ambil Al-Quran, ambil bacaan Al-Quran itu daripada 4 orang. Pertama Abdullah ibnu Mas'ud, kedua Mu'adz bin Jabal, ketiga Ubay bin Ka'ab, keempat Salim maula Abi Hudzaifah. Hebat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan orang ni tuan-tuan, dia macam mana dia boleh masuk Islam? Sepatutnya cerita tu di awal lagi. Macam mana dia boleh masuk Islam? Abdullah ibnu Mas'ud ni satu hari dia mengembala kambing milik salah seorang musyrik di Mekah. Sedang dia jaga kambing tu, datang Rasulullah dengan Abu Bakar lalu, dan Abu Bakar kata kepada Ibnu Mas'ud, ya Ghulaim, wahai budak. Waktu dia budak lagi, kamu ada susu? Sebab Rasulullah dengan Abu Bakar dahaga sangat. Abu Bakar tanya kepada dia, kamu ada susu? Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, dia kata, na'am ada, walakinni ghulamun mu'taman. Ada susu, memang ada susu, akan tetapi susu yang aku ni orang yang diberi amanah. Susu ada tapi bukan aku punya. Tuan-tuan bayang tak? Barangkali ini antara sebab Allah Ta'ala utuskan Nabi dalam kalangan bangsa Arab Quraisy. Walaupun Arab Quraisy ni mereka penyembah berhala, tetapi banyak unsur-unsur murni yang ada dalam masyarakat mereka. Seorang budak, cuba tuan-tuan bayang, seorang budak reti amanah. Seorang budak amanah. Sejak dari kecil mereka diajar amanah. Mereka diajar amanah. Bahkan mereka termasuk dari kalangan orang-orang yang jaga mulut. Mereka menjaga maruah. Dalam baca kisah Abu Sufyan ketika dia musyrik, ketika dia pergi ke Rom, ketika Herakles kan panggil dia, sebab surat Rasulullah sampai ke Herakles panggil Abu Sufyan, kerana Abu Sufyan ke Rom nak berniaga. Dia panggil, dia suruh rombongan Abu Sufyan duduk di belakang Abu Sufyan. Abu Sufyan duduk di depan. Jadi bila Maharaja Rom tanya kepada Abu Sufyan kena jawab soalan. Lalu Maharaja Rom kata kepada rombongan Abu Sufyan, kalau dia berbohong, bagi isyarat kepada aku dia berbohong, supaya dia tak tahu siapa yang bagi tahu kata dia berbohong. Ya, itu Maharaja Rom. Tuan-tuan, dalam riwayat hadis Abu Sufyan, dalam Bukhari ada hadis ini. Abu Sufyan, saya dengar kuliah Dr. Abdul Karim Khudai syarah hadis tentang kisah yang saya sebut ni. Hadis dia panjanglah hadis, tapi berapa siri saya ingat, banyak siri, puluh siri dia syarah satu persatu perkataan
dialog antara Maharaja Rum dengan Abu Sufyan. Tapi yang penting saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, Abu Sufyan dia sebut dalam hadis Bukhari, setelah dia Islam dia bagi tahu, dia kata, demi Allah, kalaulah tidak kerana aku malu kalau aku bercakap bohong, orang Quraisy akan kata Abu Sufyan ni pemimpin kita bercakap bohong. Malu tuan-tuan. Abu Sufyan ketika musyrik tak malu, jaga maruah diri, tak sanggup berbohong, nanti pengikut kata ketua kita ni penipu. Lalu dia tak bercakap bohong. Setiap soalan yang ditanya oleh Maharaja Rom dijawab satu persatu oleh Abu Sufyan dengan jawapan yang betul. Maksudnya cakap betul, tak ada yang berbohong. Sedangkan Abu Sufyan ketika itu bermusuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua soalan cakap betul. Itu antara unsur-unsur mulia yang ada dalam masyarakat Quraisy yang menyebabkan, atau kata para ulama, barangkali disebabkan itu Allah Subhanahu wa taala memilih rasul yang terakhir itu dibangkitkan dari kalangan mereka. Saya juga telah bagi tahu kepada tuan-tuan bagaimana wanita Quraisy musyrik penyembah berhala tak sanggup mengeluarkan perkataan-perkataan lucah, menunjukkan mereka ni masyarakat yang mulia. Iya, kita tak nafikan ada cerita tanam anak hidup-hidup, itu sekumpulan dari kalangan Arab. Tetapi Arab Quraisy itu sendiri satu bangsa yang menjaga maruah dan memiliki kehebatan dia yang tersendiri. Jadi Abdullah ibn Mas'ud dia kata, aku ada susu, akan tetapi susu itu bukan aku punya, sebaliknya aku ni ghulamun mu'taman, budak yang diberi amanah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bawakan kepada aku seekor kambing yang masih belum beranak, tak beranak, tak ada susu. Lalu dia pun datangkan kepada Rasulullah seekor kambing yang masih belum beranak, belum ada susu lagi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku tengok Rasulullah sapu di bahagian bawah perut kambing tersebut. Tiba-tiba keluar, apa nak sebut? Kantung susu. Tiba-tiba kambing yang belum beranak tu terkeluar tek dia. Lalu Abu Bakar datang bawa batu yang berlubang. Abu Bakar perah susu, bubuh dalam batu tersebut. Rasulullah minum, Abu Bakar minum dan beri kepada aku minum. Kemudian Rasulullah kata, ikhlis, bawa masuk balik kantung susu kambing tu. Masuk balik, tak ada kantung. Habis minum hilang dahaga, hilang habis kantung tu, habis susu, tak ada susu. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku tengok Rasulullah berkata buat begitu. Aku kata, ya Rasulullah, alimni, wahai Rasulullah, ajak aku apa yang ada pada kamu. Lalu Rasulullah sapu kepada Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah kata kepada Abdullah ibn Mas'ud, innaka ghulamun mu'allam, sesungguhnya engkau seorang budak yang akan diberi ilmu. Dan ternyata Abdullah ibn Mas'ud membesar dari kalangan sahabat Rasulullah dan begitu alim. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud memiliki kedudukan yang begitu dekat dengan Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ketika sampai di Madinah dari Yaman, dia datang dengan sahabat-sahabat dia, dengan kabilah-kabilah dia, dengan ahli keluarga dia. Kata Abu Musa al-Asy'ari, tidaklah qadimtu ana wa akhi minal Yaman famakathna hinan, aku sampai di Madinah bersama dengan saudaraku daripada Yaman, kami tinggal beberapa ketika di Madinah. Wa ma nara ibna Mas'udin wa ummahu illa min ahli baiti Rasulillah, kami menyangka Ibnu Mas'ud dan mak dia ini dari kalangan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan banyaknya mereka masuk dan keluar dari rumah Rasulullah tanpa perlu meminta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bagaimana orang ni betul-betul amanah, sehingga Rasulullah pernah sebut kepada Abdullah ibn Mas'ud, aku benarkan kamu masuk ke dalam rumah aku tanpa minta izin. Macam mana tuan? Maknanya amanah sungguh. Sehinggalah aku melarangnya, kata Rasulullah. Selagi aku tak larang, masuk ikut suka kamu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebab tu dia memiliki kedudukan yang begitu tinggi di kalangan sahabat. Apa lagi tentang Abdullah ni? Abdullah ni satu kisah yang menarik, tuan-tuan. Setelah Rasulullah wafat, Abdullah ni orang yang kuat beragama, kuat mengamalkan amalan saleh.
Antara perkara yang terlintas pada saya pada malam ni, dia satu malam dia rajin bangun malam. Satu hari dia nak bangun malam, isteri dia tahan dia. Isteri dia kata alaina al-lail. Malam lagi ni, tak masuk pagi lagi. Tidur lagi lah, jangan duk bangun lagi lah, awal lagi. Lalu Abdullah ibn Mas'ud dia kata, dia terus berdoa. Allahumma inni wahid wa huma ithnan fa'inni alaihima. Ya Allah, aku seorang nak berlawan dengan depa berdua. Siapa dia berdua tuan-tuan? Halang kacau dia nak bangun qiyamul lail, siapa dia? Aku seorang nak bangun malam, depa berdua halang aku bangun malam. Siapa dia berdua tu? Isteri dia dengan syaitan. Dia kata isteri dia dengan syaitan nak halang dia daripada bangun malam, maka bantu aku untuk menghadapi mereka berdua. Abdullah ibn Mas'ud sebut bila isteri dia kata alaina al-lail, kita masih malam lagi ni, jangan bangun lagi. Dia nak bangun juga. Isteri dia ambil baju dia. Isteri dia ambil baju dia, tak bagi dia pakai baju. Tu yang dia berdoa, Allahumma inni wahid wa huma ithnan fa'inni alaihima. Ya Allah, aku seorang aja, depa yang tak bagi aku qiyamul lail ni dua, iaitu isteri dia dan syaitan, maka bantu aku untuk menghadapi mereka berdua. Dan Abdullah ibn Mas'ud orang yang sangat disayangi oleh Umar bin Al-Khattab, dan beliau Abdullah ibn Mas'ud meninggal wafat pada tahun 32 Hijriah di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Al-Baqi' dekat dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit tentang Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya cerita ni supaya ada perasaan kita sayang kepada sahabat ni. Supaya ada perasaan kita sayang kepada sahabat. Kita tak pernah berjumpa dengan mereka, tetapi kita nak sayang mereka kerana kita nak bersama dengan mereka di dalam syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu bersama dengan siapa yang kamu sayangi. Maka kita nak usaha sayang para sahabat Rasulullah, kita nak sayang Nabi, kita nak sayang para sahabat. Semoga kita nanti di akhirat bersama dengan mereka, sahabat Nabi dan